Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita teruskan perbincangan kita berkenaan dengan ciri-ciri kepimpinan yang diperlukan untuk abad ini, abad 21 ini, dan juga abad-abad yang sampai akhir zaman lah, sebab dia berdasarkan Quran dan hadis. Yang ke-16 daripada 21 tu saya nak cerita pasal yang ke-16, iaitu membangunkan tokoh dan bakat ataupun talent master lah kan, talent master. Jadi seorang pemimpin ni yang betul lah, pemimpin yang besar, dia adalah sebagai talent master juga kan, membangunkan talent, membangunkan tokoh-tokoh. Ada pemimpin yang suka cantas orang, bila nampak ada bakat-bakat baru yang boleh menjadi pemimpin, dicantasnya awal-awal, takut dia tergugat kedudukannya kan. Jadi pemimpin seperti ini tak akan boleh jauh ke depan lah sebab dia tidak melatih pimpinan-pimpinan yang baru untuk menyokong dia kan. Sebab bila dia nak membesar, bila dia nak meluaskan kawasan dia, meluaskan kekuasaan dia perlukan penyokong-penyokong ramai, bukan sikit. Jadi dia perlu membangunkan tokoh-tokoh ini kan. Kalau dia cantas, habislah kan. Saya nak cerita sikit pasal Osman Ghazi. Osman Ghazi ini adalah pengasas kepada Osmaniyah, Empire Osmaniyah. Jadi khalifah sekali lah kan, khalifah rasanya tak ramai orang yang tahu pasal Osman Ghazi ni, dan tak banyak pun tulisan berkenaan dengan dia, sebab pada waktu dia merintah tu, dia hanya merintah satu kawasan yang kecil di kawasan Turki sekarang, berhampiran dengan sempadan Byzantium, Rome Byzantium lah. Jadi pada ini bukan akhir kurun ke-13 lah kan. Jadi pada tahun 1299 dia sudah mula menyerang wilayah-wilayah Rom untuk membesarkan kawasan dia. Dia tak perang, dia tak serang wilayah orang Islam. Dia pergi serang Byzantium, Rome Byzantium kan. Jadi dia dapat banyak sokongan daripada orang-orang Islam untuk pergi berjihad. Dan dia dapat tawan, dan kawasan yang membesar lah. Dia lantik anak dia untuk menjadi pegawai daerah, menjadi governor di kawasan-kawasan dia tawan itulah kan. Dan anak-anak dia ni, mana yang talented, mana yang cemerlang, akan dia bagi kawasan yang lebih mencabar, yang lebih besar, yang lebih hampir dengan ibu kota lah. Akan hampir ibu kota. Macam itulah seterusnya lah. Dan apabila dia wafat, dia ada ramai orang, anak-anak dia, yang memang berkemampuan, berkebolehan. Dan tradisi itu diteruskan oleh anak-anak dia lah kan. Jadi anak-anak mereka akan bagi tugas untuk merintah di daerah-daerah yang mula kecil, mana yang cemerlang dilantik kepada kawasan lebih besar dan lebih mencabar, yang lebih hampir ke ibu kota, dan terus saja akan menjadi menteri lah, jadi wazir, dan akhirnya yang the best akan dipilih menggantikan sultan, menjadikan khalifah lah kan. Jadi tradisi ini berterusan sehinggalah kita lihat masa tahun 1453 Muhammad Al-Fatih berjaya menumbangkan kerajaan Rom Byzantium kan. Dan seterusnya anak-anak dia kan, cucu-cucu dia meneruskan perjuangan itu, sehingga mereka dapat menawan Belgrade, dan di wilayah Hungary, dan juga segi Bosnia, Kosovo dan kawasan-kawasan lain di Eropah mereka dapat tawan kan. Dan tapi mula kurun ke-16 akhir kurun ke-16 tu perebutan kuasa mula berlaku di kalangan adik-beradik, anak-anak raja ni lah kan. Jadi apabila seorang tu naik, kadang digulingkan lah kan. Jadi untuk mengelakkan ini, kadang-kadang adik-beradik ni dibunuh kan. Siapa jadi raja, adik-beradik yang tak jadi raja tu dibunuh kan. Bahkan pembunuhan tu kadang-kadang dia orang tahu lah, sultan anak banyak isteri kan, ada banyak gundik. Jadi yang dibunuh tu ramai, bukan sikit lah kan. Sampaikan dalam sejarah mereka dituliskan pada tahun 1559 Sultan Murad III telah membunuh 19 orang adik-adik dia kan. Dan dibunuh dalam tempoh satu malam. Ini dalam sejarah mereka lah kan. Kita pun tak tahu apa yang berlaku sebenarnya, tapi itulah dianya lah yang dibunuh kan. Jadi kemudiannya masalah lah kan, bila dibunuh adik-beradik itu, pengganti raja itu tak ada orang yang hebat kan, sebab yang pandai-pandai semua dah kena bunuh kan. Dan untuk mengelakkan itu, raja-raja yang berikutnya ni, pasal pembunuhan ini berluas kan, dia tak bunuh, kurung kan. Bila seorang jadi raja, adik-beradik itu akan dikurung lah, dikurung ataupun dihadkan dia punya
pergerakan, tapi bukan di kurung penjara lah, tapi rumah yang bagus, rumah yang bagus, dibagi gundik, dibagi isteri, tapi acap kali dibagi yang mandul supaya tak ada anak lah, kan. Dan ini amalan ini dikenali sebagai kafis lah, ataupun kafis ya. Jadi dia tujuan asalnya untuk mengelakkan pembunuhan di kalangan adik-beradik daripada dikurung, jadi mereka dikurung semualah. Dan kerap kali apabila dilantik menjadi sultan, mereka tak ada pengalaman sebab mereka dikurung. Kan, mereka ni terkurung dalam rumah ataupun dibataskan pergerakan mereka. Jadi bila menjadi raja, mereka tak inilah kan. Tak kompeten untuk merintah. Ini menyebabkan apabila negara-negara Eropah mula membangun, maju satu demi satu wilayah Uthmaniyah ni dapat ditawan oleh Portugis, Spanyol, Rusia, kemudian Inggris, bahkan Belanda lah kan, termasuklah negeri kita kan ditawan oleh Inggris, dan Indonesia oleh Belanda lah kan, atau Melaka lebih awal lagi ditawan oleh Portugis kan. Jadi ini berterusan lah kan, satu terlepas, wilayah jadi Eropah di Balkan terlepas, menyebabkan lebih kurang 5 juta orang Islam mati kan, terbunuh, dan lagi 5 juta tu menjadi pelarian kan. Ini menimbulkan masalah yang besar lah di Turki, di kerajaan wilayah Uthmaniyah, dan akhirnya kita tahu lepas Perang Dunia Pertama tu tumbanglah kerajaan itu dan digantikan oleh Mustafa Kemal Atatürk lah kan. Jadi itu dia lah apa yang berlaku, sebab pemimpinnya, raja dia tidak melatih talent, bahkan dicantas, dibunuh, dikurung lah, dan penggantinya bukan orang yang berbakat kan. Mari kita lihat Rasulullah SAW pula kan. Rasulullah SAW ni memang talent master yang dahsyat lah kan. Dianggarkan 100,000 orang lah sahabat-sahabat yang telah mendapat latihan khas daripada Rasulullah. Dan kita kena ingat ya, Rasulullah bermula daripada sebuah city state, negara kota, iaitu Madinah yang kecil, dan semua pengikutnya tak ada orang yang berpengalaman besar, tak ada pernah pengalaman untuk merintah. Mereka asal Mekah kemudian ke Madinah kan, tak ada pengalaman ya. Tetapi latihan yang dah dibuat oleh Rasulullah itu, ini merupakan talent management, talent development yang luar biasa hebatnya kan. Ketika zaman dia saja pun Rasulullah telah merintah kawasan yang luas ya. Kalau kita tengok Saudi sekarang, kerana Saudi sekarang tambahkan lagi dengan Yaman, itulah dia kawasan pemerintah Rasulullah kan. Kemudian zaman Abu Bakar tambah lagi, zaman Umar tambah lagi kan. Tetapi Rasulullah tidak ada masalah untuk melantik governor, pegawai kerajaan. Ketika sekarang Jusa lah kan, Jusa tu Turus kan, tak ada masalah untuk melantik pegawai utama di dalam kerajaannya kan. Juga tidak ada masalah untuk melantik guru-guru yang boleh melatih orang-orang Islam yang baru masuk Islam lah kan. Jadi apabila Rasulullah wafat kan, sebelum dia digebumikan pun dah ada pengganti, iaitu Abu Bakar. Begitu cepat boleh dicari pengganti lah. Begitu juga ketika Abu Bakar wafat, tak ada masalah untuk melantik Umar kan. Terus tak ada masa yang terluang untuk melantik ketua. Begitu juga masa Umar wafat kan, dibunuh kan, Osman naik pun tak ada masalah juga. Terus dapatlah kan. Ketika Osman wafat juga, Ali terus dilantik. Tidak ada kekosongan, tidak ada masalah ketandusan pemimpin ya. Dan masa zaman Umar tu kita ingat ya, dia telah memerintah kawasan yang amat luas. Dia telah dapat menawan sampai Tunisia ya, sampai Tunisia sekarang. Kalau kita ke arah barat, ke arah timur dah sampai ke Afghanistan, ke utara tu sampai ke Syria, termasuk Palestin, Israel sekarang ni, dan ke selatan sampai ke Yaman ya. Jadi macam tu ya. Kawasannya begitu luas. Bayangkan sekarang kalau Mesir, Libya, Tunisia, Jordan, Palestin, Syria, Yaman, Iraq tu, UAE, Kuwait, Qatar semua disatukan, Afghanistan disatukan. Itulah kawasan pemerintahan Umar bin Khattab. Tapi dia tidak ada masalah untuk melantik governor, untuk melantik pegawai-pegawai kerajaan ya. Semua-semualah kan, cukup orang semuanya kan. Sehubungan dengan ini, satu hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad kan, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq kan.
sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Jadi akhlak ni bukan maksud macam kita sekarang lah, tapi akhlak zaman Rasulullah tu maksud dia termasuklah keberanian, kejujuran, kebolehan memimpin, integriti, kesabaran, berpandangan jauh, inovatif, memberi tauladan yang baik, kuat mengawal hawa nafsu. Itulah dia akhlak yang telah dibinakan oleh Rasulullah, disempurnakan oleh Rasulullah SAW lah, kan. Jadi jumlahnya bukan sedikit, 100,000 orang lebih, kan. Begitulah dia zaman Rasulullah, dan ini diteruskan oleh sahabat-sahabat dan kemudian oleh para tabi'in dan pengganti-penggantinya, ya. Dan kita lihat Islam berkembang begitu cepat selama 1000 tahun dan telah merentah sebahagian besar dunia lah, ya, pada waktu itu, kan. Kita lihat pula Nabi Isa. Nabi Isa ni pun satu lagi seorang Rasul Ulul Azmi, ya. Rasul ada 5, kan, Rasul Ulul Azmi. Rasulullah SAW satu, kemudian Nabi Isa salah satu lagi, kan. Namanya Rasul Utama, ya. Dia tak lama jadi rasul, kan, sebab pada usia 33 tahun dia telah dibunuh, bukan dibunuh, dikhianati lah, kan, dan dia telah dikhianati oleh salah seorang Hawariyun, salah seorang disciple dia, kan, menyebabkan dia diserang hendap pada waktu malam tu dan dibunuh, tapi tak matilah sebab Allah ambil dia, kan. Allah ambil dia, angkat dia ke langit. Orang yang mengkhianat tu sebenarnya yang terbunuh dan akhirnya disalib, kan. Jadi walaupun dia hanya berusia 33 tahun ketika dia diangkat tu, tapi dia ada 12 orang Hawariyun lah, disciple. Tolak satu pengkhianat, tinggal 11 lah. Tapi yang 11 ni meneruskan kerja-kerja dakwah dia, sehingga kita tengok Kristianiti itu berkembang dengan amat pesat, kan, dengan hanya 11 orang sahaja, kan. Dan 11 orang ni terus melatih jugalah, ya, yang lain-lain jugalah pengikut-pengikut dia, menyebabkan inilah, kan. Jadi mengenai Hawariyun ni dalam Quran disebutkan dalam surah Ali Imran, kan, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, itu Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku yang menegakkan agama Allah? Maka para Hawariyun pun menjawab, ya, disciple itu menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman pada Allah dan saksikanlah bahawa sungguhnya kami adalah orang-orang Muslim, iaitu yang berserah diri, ya, dalam surah Ali Imran 5 ayat 52, kan. Jadi inilah talent master satu lagi Nabi Isa, ya, menunjukkan talent master yang hebat, telah melatih ramai orang lah, kan, ya. Jadi itulah seorang pemimpin, dia perlu menjadi talent master yang bagus, sebab dia perlukan sokongan ramai orang yang hebat-hebat, ya, orang hebat-hebat yang talented, yang boleh menyokong dia. Masa sama bila dia tak ada nanti, dia punya legasi itu berterusan, ya, dia punya aspirasi dia berterusan, ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.